Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sarwa sekalian alam. Salawat dan juga salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda beserta sekalian para sahabatnya. Seterusnya kiriman dan juga titipan doa buat ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin khususnya. Seterusnya berbahagia tuan pengurusi Musalla Darussalam Taman Bukit Teratai Ampang, yang dihormati tuan imam serta tuan Bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, yang berusaha seluruh barisan ahli jawatan kuasa, yang dihormati barisan kepimpinan serta tokoh-tokoh masyarakat, dan akhirnya yang dialu-alukan lagi diraikan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memanjatkan syukur kehadirat Allah dengan melafazkan tahmid di atas segala semua anugerah, limpahan, kurniaan, pemberian daripada Allah yang telah, yang sedang dan yang akan diberikan nanti kepada kita. Khusus lagi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan direzekikan Allah untuk melaksanakan solat fardu maghrib, mendirikannya atau melaksanakannya di tempat yang menjadikan pelaksanaan solat jemaah itu melepaskan fardu kifayah kepada yang tidak hadir pada malam ini. Dan kesyukuran kita panjatkan tidak lain adalah kita mahu Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukan mahulah, kita berharap. Kita berharap dengan kesyukuran itu Allah memberikan ruang dan peluang untuk melaksanakan ketaatan lagi pada masa yang akan datang. Dan pada malam ini temu janji kita pada setiap hari Selasa yang pertama mengulang kaji pelajaran adab. Hari ini hari Selasa 5 November 2024 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal. Betul tak? 3 dah? 3 Jamadil Awal 1446 Hijrah. Kitab yang kita gunakan sebagai bacaan adalah kitab Adabul Insan fil Islam, karangan Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Jadi seperti biasa, sebelum memulakan majlis, sebagai memulakan majlis pengajian pada malam ini dan memuliakan musannif kitab, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Diniatkan pahala daripada bacaan tersebut sampailah kepada musannif kitab, dan tidak lupa dialamatkan pahalanya juga buat guru-guru kita yang pernah mendidik dan juga mengajar kita hingga kita pandai menulis, mengira dan pandai membaca. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, hari ini pengajian kita bersambung di muka surat yang kelima, iaitu erti adab dan kepentingannya adab. Kita masuk pada pengajian lah, isi pada pengajian. Pertemuan yang lalu kita habis membicarakan ataupun menghuraikan pengantar kalam, iaitu pesanan daripada Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi sendiri,
yang mana ditutup dengan bacaan doa. Seperti biasalah, sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, kita mengulang kaji kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lepas, di mana kata musannif kitab, beliau menjelaskan keberuntungan sesiapa yang memeluk agama Islam, kerana dalam agama Islam itu begitu banyak pengajaran, dan membahaskan tentang kepentingan adab itu tidak boleh dinilai dengan beberapa huruf yang menjadi bunyi pada adab itu. Kerana walaupun hanya terdiri daripada 4 huruf, tetapi fungsinya begitu banyak, faedahnya amatlah luas, dan bila dilaksanakan diri menjadi selamat, diri menjadi sejahtera, dan manusia kehidupannya menjadi harmoni, dengan kerana perkataan yang huruf yang 4 itu. Dan tambah beliau lagi, di dalamnya adab itu ada budi pekerti yang baik, sifat-sifat yang terpuji, yang sepatutnya siapa yang nak hidup bahagia dunia akhirat adalah sifat-sifat itu. Dan dia ditambah dengan hadis Nabi daripada riwayat As-Sam'ani tentang bagaimana Nabi itu diajarkan adab sendiri oleh Allah. Baik. Dan yang terakhir, doa daripada musannif kitab, supaya kita dapat menjalankan adab yang ada dalam kitab ini dan menjadi orang-orang yang baik, dan semoga ini menjadi amal pula kepada musannif kitab. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada pelajaran yang baru, erti adab dan kepentingannya adab. Jadi kita nak masuk pada terminologi lah. Terminologi ni maksud daripada perkataan. Dia macam kalau kita belajar fiqah lah, buka kitab fiqah, bila masuk pada hukum akan dibahaskan tentang terminologi atau maksud. Kerana perkataan-perkataan ni dia walaupun perkataannya sama, masuk dalam bidang-bidang berbeza, penggunaannya dah jadi tak sama. Kalau bahasa lain disebut jargon lah, bukan gorgon tu rasa Ultraman. jargon. Dan kadang-kadang nak terlihat pandai, jargon ni selalu digunakan cakap bahasa orang tak faham, padahal benda sama je. Contoh macam dalam, dan memahami perkataan, memahami penggunaan perkataan dalam bidang yang berbeza menyebabkan kita kurang nak menyalahkan orang. Itu yang penting. Contohnya bila dikatakan bila masuk bulan puasa, tengok kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, semua sibuk nak puasa. Orang yang tak berapa faham maksud puasa, mana ada puasa dia tu bukan sah pun. Dia bukan ada niat macam kita. Kalau ada niat pun puasa tak sah, sebab syarat sah puasa mesti Islam. Tapi dia terlupa perkataan puasa ni kan bila buka kitab fiqah dari sudut bahasa dan dalam syarak. Yang syarak kata menahan diri daripada perkara membatalkan puasa, itu puasa dalam fiqah. Jadi yang dibuat tu puasa juga, puasa dalam bahasa Melayu, menahan diri. Menahan diri daripada apa-apa namanya puasa lah. Macam orang nak kuruskan badan, saya ni puasa nasi je puasa. Lain bentang pun semua dimakan, kecuali batu kayu. Batu pun kalau kalau gula batu saya telan juga. Itu contoh lah. Jadi dengan memahami penggunaan perkataan, kita akan lebih cepat memaham orang dan kurang nak menyalahkan. Kurang lebih begitulah. Jadi kita nak faham maksud adab ni dan apa pula kegunaan dan kepentingannya. Sebab kalau kita tahu maksud tapi kepentingan tak faham, payah juga. Macam cerita Pak Pandai lah, dia jalan-jalan nak pergi semayang, terpijak apa dia tak tahu lah, terlanggar apa dia tak tahu, kena jubah dia pun tengok color macam najis, macam taik dah ni, bau bukan, dia tak kena, dia elak, dia nak terpijak dah, tak terpijak, hampir nak terpijak. Jadi dia tengoklah ni apa benda ni tengah-tengah jalan, dia tengok color coklat macam najis, tapi warna macam ni, tapi cuba bau pun macam najis, rasa pula ambil, memang najis. Nasib baik tak terpijak. kan nampak salah penggunaan. Dia dah faham, dah erti, tapi tak jalan nak bukan. Jadi jangan menjadi Pak Pandai, kalau lebih begitulah.
Jadi kita faham erti adab. Ada ramai orang tahu adab, tapi dia tak faham kepentingan. Dia belajar adab berjiran, adab begini. Kemudian apa dia buat dengan adab yang dia belajar? Dia nak orang beradab dengan dia. Itu yang masalah. Awak ni jiran tak beradab lah, tapi awak marah dia tu beradab tak? Dua-dua tak beradab. Adab ni kepentingan untuk diri sendiri, bukan sibuk memerhatikan adab orang lain. Tapi itu terpakai. Nanti kita tengok bila kita belajar, kita tengoklah ke mana-mana. Baik, kata musannif kitab, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullahu taala. Baik, arti adab dan kepentingannya adab. Adab artinya adalah kesopanan. Terkadang dipakai juga buat erti perangai yang baik. Jadi kata musannif kitab, pertama adab ni artinya sopan atau kesopanan. Kalau kita tengok dalam Kamus Dalam Bahasa dan Pustaka, soalan ini orang Indonesia, kita tengok bahasa kita lah. Arti sopan adalah hormat, ataupun disebut segan ataupun ta'zim. Hormat dengan tata tertib, itu yang dimaksud sebagai sopan. Maksudnya hormat ni perasaan, tapi dizahirkan dengan tata tertib. Tata tertib ni code of conduct, macam mana kita mengendalikan diri kita. Dan kadang juga maksud kedua bagi sopan adalah baik budi bahasa, tahu tertib peraturan, beradab suara lembut dan sebagainya. Dan juga maksud ketiga bagi sopan adalah baik perangai dan kelakuan. Semua maksud yang bagus. Dia berbeza dengan akhlak. Akhlak ni lebih umum. Walaupun kebiasaannya bila kita sebut akhlak, dia boleh jadi, biasanya akhlak ni baik, tapi akhlak yang buruk ada juga. Akhlak baik, akhlak buruk. Tapi adab, dia terus merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Adab masuk tandas, terus baiklah. Ini the do's and the don'ts macam tu. Jadi terkadang juga dipakai juga buat arti perangai yang baik. Bila sebut kau ni tak beradab lah, automatik benda ni tak patut dibuat. Itu maksudnya. Adapun adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tersebut dalam hadis beliau, ya hadis baginda, yang saya utarakan dalam pengantar kalam dari kitab ini, ialah diajarkannya Allah memelihara diri dan perangai. Dengan apa memelihara diri dan perangai? Dengan perangai-perangai yang baik dan perangai-perangai yang mulia, mengenai zahir dan juga batin. Jadi kata musannif kitab, itu adab dari sudut perkataan. Adapun adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang dibaca yang pada pengantar kalam lah, innallaha addabani fa ahsana adabi wa amarani bi makarimil akhlaqi. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab kepada aku, lalu dibaguskannya adabku, dan diperintahnya aku berperangai yang mulia. Itu hadisnya. Jadi diajarkan berperangai, diajarkan memelihara diri dan memelihara, menjaga diri dan menjaga perangai dengan perangai-perangai yang baik dan perangai yang mulia. Dan perangai yang baik dan mulia ini dia terkait dengan dua dimensi kewujudan, iaitu zahir dan juga batin. Dalam Islam kita mengajar dua-dua, iaitu adab zahir dan adab batin. Dia dua-dua penting. Adab zahir ni benda yang dilihat orang. Adab batin ni adab yang ada di dalam hati. Ada perlukan dua-dua. Tidak boleh kita katakan macam setengah orang dia kata, saya bagi contoh, macam tu lah Director Ahmad Nisfu kan, masa dia maki Hang Cangkul tu, director ni angin satu badan tapi hati dia baik. Kalau dah maki bodoh apa semua tu, kita panggil dia baik tapi kurang kesempurnaan baiknya. Ada dua-dua penting. Ada orang kata kau ni adab je lebih, hati busuk kan, ataupun dia tak beradab tapi hati dia baik. Dua-dua tak boleh. Dia kita kena berjalan dua-dua sekali. Tapi antara dia kena buat dia, sebab untuk mendidik hati perlu dipaksa dengan luaran dulu. Macam orang bila beribadat, orang kata ikhlas beribadat ni, adakah menunggu ikhlas baru berbuat, atau berbuat
sampai ikhlas? Mana satu? Berbuat sampai ikhlas. Sebab nak tunggu ikhlas baru buat, memang tak buat lah jawabnya. Saya tak ikhlas lah. Tapi awak tak buat? Tak buat lah, saya tak ikhlas. Jam. Jadi buat sampailah ikhlas tu datang. Itulah maksudnya. Tapi Islam ni kita ajar dua-dua. Mana kalau kita macam kalau adab yang batin ni lebih kepada pendidikan hati lah, yang tidak dilihat oleh orang lain. Baik, Abdullah Al-Qurtubi wafat pada 611 Hijrah berkata, Allah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecilnya Nabi, dan diajarkannya Allah adab sendirinya dan tidak diserahkannya Allah kepada yang lain, sehingga baginda membenci segala perbuatan jahiliyah dan dipeliharanya Allah daripada melakukannya perbuatan jahiliyah itu. Oleh kerana itulah tidak ada sedikit pun yang dikerjakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah kerana kasih dan sayang Allah kepadanya Nabi, dan diberikannya Allah segala sifat kebaikan kepadanya. Ini kata Abdullah Al-Qurtubi, ya. Jadi Imam Al-Qurtubi ni adalah merupakan siapa? Beliau ni adalah ulama salaf yang terkemuka, dan beliau ni handal, kemahirannya menguasai bidang agama menguasai agama dalam bidang tafsir, fiqh dan juga hadis. Nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Banyak al dia, ya. Dan beliau ni adalah daripada Cordoba, Andalusia, atau kita panggil sebagai Spanyol lah, Spanyol. Dia seorang ulama yang sangat alim. Syekh Az-Zahabi pernah menjelaskan tentang Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam, dan beliau memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya. Jadi ulama puji ulama. Yang banyak sekarang ni orang ramai pengikut puji pemimpin. Memang standard lah, standard antarabangsa. Dia dah ikut orang tu, dia puji orang tu lah. Jadi pujian ni kena orang yang sama level. Ulama puji ulama tu, itu baru satu pengiktirafan. Baik. Jadi akhlak yang diajarkan pada Nabi, kalau ikut pada kalam Imam Qurtubi tadi, mencakupi akhlak zahir dan juga adab batin. Adab zahir ni kita sebut tingkah laku lah, apa yang dizahirkan dengan perbuatan tu adab zahir. Adab batin ni kecenderungan hati. Macam anak-anak kita kecil-kecil, kita ajarkan dia adab dengan ketakutan dulu. Dia buat. Penghormatannya bila makin besar baru hormat tu datang. Sebab anak-anak kecil ni dia tak faham maksud hormat. Sayang dia faham. Sayang tu insting. Tapi hormat ni level yang lebih tinggi daripada sayang. Dan sayang ni dan hormat ni dia tak dapat dulu. Kita ajar dulu hormat, tunduk begini begitu, cakap tak boleh ini, barang tak boleh pakai gini-gini. Kemudian baru hormat tu datang. Hormat ni benda yang ada dalam hati. Jadi itu dua dimensi yang ada dalam agama. Kenapa kena ada dua-dua? Sebab Allah tidak melihat rupa seseorang. Tidak melihat rupa. Yang Allah lihat kan ada daripada amalnya. Dan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang masyhur lah kita dengar tentang segumpal darah ataupun segetul daging yang ada di dalam hati. Apakah daging itu ataupun apakah darah itu? Ialah daging ataupun darah itu adalah hatilah. Hati ni dalam bahasa Arab sebut qalbun, kan, qalbun. Kata guru saya, terjemahan yang lebih tepat bukan hati tapi jantung. Sebab hati ni hati bukan limpa. Kalau lah hadis lain kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bila berzikir hati menjadi tenang. Kita mengukur ketenangan atau ketidaktenangan orang melalui apa? Degupan jantung, kan. Dan tenang ni degupan jantung lah. Degupan jantung yang tenang dia rhythm dia terkawal. Jadi hati qulub tu jantung lah sebenarnya, bukan hati, ya. Ini setakat saya faham lah. Okey.
Jadi kurang lebih begitulah, maksudnya adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah adab yang paling baik. Sehingga walaupun Nabi duduk, Nabi seperti umpama Nabi ni seperti ikan yang duduk di dalam laut yang masin. Ikan ni duduk dalam laut yang sangat masin, tapi bila masak masih kena letak garam. Maknanya isi ikan tu tak termasin pun dengan suasana kemasinan laut tu. Begitulah Nabi duduk dalam masyarakat yang memang jahanam akhlak dia. Sehingga dua empire yang besar, Byzantine dan Sassanid, Rom dan Parsi, tak terliur pun nak ambil Mekah, tak terliur langsung. Sebab kita ambil jadi masalah. Kalau kita jajah tempat ni, nanti sekarang dia bergaduh, kita nak kena rantar askar, nak kena kawal TFRU apa semua ni, buang masa semua. Jadi biarlah dia nak bergaduh ke, dia punya hal lah. Orang Arab dulu banyak, kalau kita nak sebutkan dia punya masalah akhlak orang Arab ni banyak. Walaupun ada akhlak-akhlak yang baik, kita dah perjelaskan dulu. Akhlak baik pun dia buat sebab ada tujuan. Terutama orang kaya-kaya ni, yang terkenal dengan dermawan, yang terkenal sebagai orang yang suka bersedekah, sebab dia nak ada kedudukan dalam klan dia, dalam marga, dalam dia punya kaum dia. Sebab jadi ketua puak ni, dia punya kedudukan sangat besar. Sehingga jadi perang kerana dengan ketua dia marah saja. Ketua marah, cabut pedang. Siapa kami nak bunuh hari ni? Kenapa awak marah? Sebab bos saya marah. Begitu besar dia punya sanjungan. Ini perangan pernah bergaduh sampai 40 peperangan Al-Basus. Tuan-tuan rajin buka Google carilah peperangan Al-Basus. Berlangsung selama 40 tahun. Kenapa? Tersilap bunuh unta orang. Tersilap bunuh ataupun lebih kurang begitulah. Sampai 40 tahun bergaduh. Unta seekor. Kalau beli lain ganti tak ada masalah. Tapi sebab nak bergaduh punya masalah. Sampai kena ada bulan jangan bergaduh. Ada okay, bulan haram kan. Bulan ni jangan bergaduh lah. Pasar pun tak boleh buka. Kau nak berniaga tak boleh, nak beli barang tak boleh. Kita buatlah genjatan senjata. Buat genjatan senjata, perang juga. Dipanggil peperangan Fijar. Bukan Pijar, Pijar yang panas kalau pegang cili tu Pijar. Ni Fijar. Tentang Fijar tu yang ada 3-4 peperangan. Dan Nabi pun pernah turut serta dalam salah satu peperangan. Tak boleh nak elak dah. Peperangan ni orang lain mulakan, tapi bila dah sampai ke kampung kita, kena lawan lah. Walaupun peperangan tu berlaku dalam bulan haram. Masa tu Nabi umur belasan tahun, tak silap. Tukang kutip anak panah waktu tu. Hanya dia suka bergaduh, berpuak-puak. Kemudian macam-macam lagi lah kerosakan. Tapi Nabi tidak melekat pun. Sehingga Nabi tidak pernah sujud kepada berhala. Bukan saja tak pernah sujud, bahkan benci pada berhala. Kalau dalam kitab Nurul Yaqin sebut apa? Hal orang-orang Arab sebelum Quraisy, dia bukan saja sembah berhala, dia hormat pada berhala. Sembah hormat dua benda berbeza. Maksudnya dia berhala kan banyak. Dekat Mekah ada 360 berhala waktu tu, banyak. Setiap klan ada berhala sendiri. Okey, berhala yang saya sembah tu Tuhan saya lah. Tapi berhala lain saya respect juga, tapi hormat. Dia jadi macam komoditi lah, benda yang jadi bisnes lah, saya agak macam tu jadi keychain, sangkut kat leher unta macam tu lah, benda yang dijual lah. Begitu hormat sekali. Sebab tu Islam sangat melarang ni, bab patung ni Islam sangat strict. Patung mainan boleh, patung selain daripada tu tak boleh. Sekarang kan jadi normal kan, jadi kolektor simpan dalam rumah, lap, kilat, senyum seorang-seorang, tak tahu apa masalah. Kalau jual tak apa, dihormati. Jadi Nabi benci kepada berhala, sehingga bila Jarjis, seorang Jarjis atau Jerjus, ikutlah riwayat berbeza, ulama yang duduk di Basra, dia suruh Nabi bersumpah masa Nabi pergi ke Syam kali pertama dengan Pak Saudara nak berniaga kan, pergi ke Syam, singgah situ, suruh sumpah. Sumpah dengan Lat Uzza. Kenapa suruh sumpah? Sebab orang Arab kalau nak tahu dia bohong ke tidak, kena suruh dia sumpah demi Lata dan Uzza. Kalau tidak, kebarang kalian berbohong tu mungkin ada. Jadi susah. Dan kata Rasulullah, umur Nabi waktu tu baru 12 tahun. Tak adalah nama yang saya paling benci melainkan nama yang Tuhan sebut tu, kata Rasulullah. Boleh tak sumpah nama Allah? Boleh. Seorang, kita panggil budak lah, umur 12 tahun, tapi pemikiran begitu matang. Nabi tak minum-minum, tak minum arak. Kita mungkin tak faham konsep tak minum. Saya pun tak minum, sebab mungkin suasana. Kita mau orang lain pun tak minum, kita mungkin segan minum, kita mungkin lagi rezeki surau takkan nak minum. Tapi kalau kita betul-betul nak diuji, duduk tempat yang tak ada orang kenal, tak ada orang kenal kita, takkan try sikit, takkan tak boleh. Sikit je, tak ada orang nampak, orang tak kenal, duduk kat tempat lain. Waktu tu baru kita tahu. Jadi Nabi duduk dalam suasana macam tu tak pernah, tak ada minum, tak ada merapu pun tak ada.
Maka Allah jaga, Allah jaga. Baik. Berdasarkan ini, maka dibuat orang istilah buat adab itu sebagai berikut. Al-adabu ma yahsulu lin nafsi min al-akhlaqil hasanati wal ulumil muktasabati. Ini kata bijak pandailah kata musannif kitab. Yang dimaksudkan dengan istilah ni kita panggil huraian panjang bagi adab adalah adab itu ialah yang didapati oleh sesuatu diri daripada perangai-perangai yang baik dan ilmu-ilmu yang diperolehinya. Jadi kata musannif kitab, adab tu adalah perangai-perangai yang baiklah dan ilmu-ilmu yang diperolehinya. Maksudnya makin bertambah ilmu semakin beradab. Ada orang kata mana yang lebih penting antara adab dengan ilmu? Adab. Tetapi tidak mungkin seseorang beradab bila tak ada ilmu. Mana ilmu mesti kena ada juga. Sebab pelaksanaan adab kena ada ilmu yang menjadi alasnya. Baru kita tahu adab tu macam mana nak di-apply, macam mana adab tu nak diguna pakai. Supaya kita tahu mana batasan adab. Adab ni ada ketika adab ni bersifat sunat, tapi adab ada ketika bersifat wajib. Nah, itu kegunaannya. Jadi betul yang lebih utama adalah adab berbanding ilmu, tetapi tidak akan beradab melainkan orang yang berilmu. Tapi kalau ada ilmu banyak masih tak beradab, kita panggil kurang sempurna adab. Baik. Jadi kata musannif kita lagi dalam syarah An-Nawabi' diterangkan, al-adabu huwa ma yuaddi bin nasi ilal mahamidi ay yad'uhum. Artinya adab itu ialah yang, ini bukan hadis, ini kata bijak pandai. Baik, adab itu ialah yang membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan terpuji, yakni mengajak mereka. Maksudnya adab menyebabkan seseorang terarah perbuatannya kepada perbuatan yang terpuji. Maksud terpuji, dipuji orang. Terpuji ni maksud dia tu dipuji orang kerana adab-adabnya. Maka itu yang disebut sebagai adab. Memperhatikan, jadi boleh jadi seolah-olah adab ni satu benda yang asing. Seseorang dengan perbuatannya, bila ada adab, maka adab tu yang menarik dia kepada benda-benda yang baik. Memperhatikan uraian-uraian tadi, nyatalah bahawa perkara adab itu mempunyai kedudukan yang penting buat memperbaiki keadaan diri seseorang dan sesuatu masyarakat. Jadi kata musannif kitab, kalau tengok pada huraian tadilah, maka nak memperbaiki manusia, itulah berhajat kepada adab. Dan bila manusia, bukan saja memperbaiki manusia, dia juga memperbaiki masyarakat. Sebab manusia adalah juzuk yang paling kecil daripada masyarakat. Masyarakat ni terjadi apabila terhimpunnya beberapa orang. Orang berhimpun 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, jadilah masyarakat. Maka kalau setiap manusia baik, masyarakat baik. Kalau masyarakatnya tak baik, majoritinya memang orang bukan baik. Jadi nak perbaiki masyarakat, kena baiki akhlak dan adab dulu sebelum benda-benda yang lain. Apa lagi? Okey. Memperhatikan, tentang ini banyak benar orang bijaksana dan ahli hikmah mengeluarkan pendapatnya. Ini pandangan orang-orang besar berkaitan dengan adab. Yang pertama, di antaranya ada yang berkata, al-fadlu bil aqli wal adabi la bil asli wan nasabi, lianna man sa'a adabuhu dha'a nasabuhu wa man dhalla aqluhu dhalla asluhu. Artinya keutamaan itu dengan akal dan adab, bukan dengan asal dan keturunan. Kerana barang siapa yang buruk adabnya, nescaya hilang keturunannya, dan barang siapa yang sesat akalnya, nescaya sesat asalnya. Jadi ini kata bijak pandai lah. Pandai. Penilaian atau kita panggil penilaian atau harga diri seseorang itu dinilai dengan akal dan adabnya. Dinilai dengan akal dan adab.
bukan dinilai dengan asal dan keturunan, asal daripada mana ataupun dia ni keturunan daripada mana. Sebab siapa yang buruk adab, keturunan dah tak jadi keutamaan. Kalaupun bapa dia ulama yang paling besar, tapi dia ni jadi kutu berahak, perangai tak elok, orang tetap tidak akan melihat kepada ayahnya yang baik itu. Hilanglah keturunan yang baik kerana akhlaknya yang buruk. Maksud hilang di sini, keturunan tu tetap ada, tetapi jadi hilang, wibawa dia itu hilang. Kan selalu kata begitu, kau ni bapa ustaz tapi anak gitu, kau tak malu lah gitu kan. Hilang, jadi hilang wibawa yang ada pada keturunan tu hilang. Dan adakah keturunan tak penting? Penting. Keturunan ni bukan tidak penting, janganlah kita buang terus keturunan ni. Keturunan ni perlu. Ketika Nabi kata nak memilih pasangan, perempuan itu kan empat kriteria yang dipilih. Ini saya sebut sajalah, tengok pada muka tuan-tuan dah tak boleh pilih dah ni. Ini contoh saja, bukan nak suruh cari, bukan. 4 kan. Rupanya kita pakai keturunannya, hartanya dan agamanya. Nabi suruh pilih yang mana? Agama kan? Okey, pilih. Habis yang lain ni nak buang ke apa? Kalau dapat semua lagi bagus. Dan dalam, tuan-tuan buka dalam kitab Jawi kita banyak menghuraikan tentang keutamaan keturunan yang baik. Dan ini pun dalam kajian saya pun buktikan sifat dan perangai ini diturunkan dalam DNA tu kan, diikut. Lepas tu kadang-kadang dia tak pernah tengok pun arwah atuk dia, tapi jaga berjalan sama lebih kurang. Sebab apa? Benda tu ada dalam DNA dia. Maka kalau keturunan tu daripada keturunan yang kurang baik, boleh jadi berulang perangai tak baik tu. Tapi bila ada agama, dia akan tahanlah benda tak baik tu. Ini tak boleh. Jadi keturunan yang baik itu ada. Dia ada memberi kesan juga. Tapi kalau dapat agama, dia utamakan agama lah. Jadi keturunan jangan dismiss. Kita kena jaga keturunan. Dan kadang-kadang sebab keturunan kita lagi termotivasi. Kaji, bapak punya arwah moyang aku dulu ni wali lah contoh kan. Jadi kita pun rasa, takkan aku nak buat lebih kurang, kena jadi wali juga. Contohlah. Tapi jangan lantik sendiri. Itu masalah. Ni banyak pertubuhan sekarang ni jadi wali pula. Wali sebab anak perempuan tak apa. Itu nikahkan anak. Isyak dah belum lagi. Okey. Jadi bukan sebab keturunan dan asal. Walaupun boleh jadi begitu. Untuk first impression okey. Orang siapa? Saya ni anak sekarang orang pun nak respect. Tapi bila akhlak tak baik, kamu orang dah tak hormat dah. Orang tak respect, orang suspect ada. Barang hilang, suspect. Mungkin dia yang curi, hilang respect. Begitu juga macam tadi, bila sesat akalnya, saya sesat asalnya. Walaupun dia berasal daripada tempat-tempat yang baik, tapi kalau akal tak berapa sihat, ubat tak makan, jadi masalah, orang pun tak ikut. Contoh. Baik, dalam Al-Awarif ada dikatakan bil adabi yufhamul ilmu wa bil ilmi yasluhul amalu wa bil amali tunalul hikmatu. Artinya dengan adab dapat faham ilmu, dengan ilmu menjadi baik amal, dan dengan amal diperoleh kebijaksanaan. Jadi kalau kita ambil awal dengan hujung, untuk mendapat kebijaksanaan haruslah dengan adab. Itu ringkas. Kalau kita nak dissect, nak pecahkan, sebab kebijaksanaan takkan ada dengan amal, dan amal takkan ada dengan ilmu, dan ilmu tidak akan dapat dengan adab. Ini bukan faham dia macam ni. Ilmu agama dia bukan macam ilmu-ilmu yang lain. Sebab ilmu lain, matematik, bahasa Melayu, saya ni kita boleh baca, dan kalau salah dia tak jadi rosak akidah, tak ada. Kita boleh baca sendiri, faham sendiri boleh. Dan kalau kesilapan faham tu, dia tidaklah membawa kerosakan yang besar. Tapi beza dengan agama. Agama ni berhajat kepada amal. Maka seseorang yang faham, berapa ramai orang yang belajar pasal sembahyang, tahu sembahyang tu wajib, tapi berapa ramai pula yang buat. Itu beza faham dengan tak faham. Jadi yang diinginkan dengan ilmu yang faham sampai beramal ni adalah dengan adab itu. Tak semestinya. Ada anak murid setakat saya punya pengalaman bidang mengajar ni, ada juga anak murid tak beradab, tapi orang yang paling pandai ada. Tapi pandainya di atas kertas sahaja, bukan pada amalannya. Jadi tadi berkaitan dengan adab, belajar. Kalau kita tengok tradisi ulama-ulama pun begitulah, dengan guru-guru mereka sangat beradab.
Ini saya sarankan tuan-tuan lihat dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim fi Tariq at-Ta'allum, karena Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Bagaimana adab itu dilaksanakan bagi orang yang mahu menuntut daripada ilmu. Dan menarik kalau kita perhatikan dalam satu doa Nabi SAW daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah sampai aku menemui satu zaman ketika manusia tidak lagi mengikuti orang alim, sehingga manusia tidak lagi segan pada orang yang berakhlak baik. Hati mereka seperti hati orang asing, dan apabila berbicara seolah-olah ahli agama, tetapi hilang akhlak dan adab dalam hidupnya. Kita tengok sejarah-sejarah orang-orang yang belajar ni memang sangat menjaga adab, sama adab dalam belajar, adab dengan guru dan sebagainya. Seperti Ibnu Abbas yang menunggu di depan rumah guru dia, Zaid radhiyallahu anhu, sampai tertidur kerana tidak mahu mengganggu guru yang berada di dalam rumah. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim kata, kalau waktu belajar bukan tidak boleh, tidak digalakkan kita menggegas guru suruh datang. Itu maksudnya. Maksudnya kalau dia datang, datanglah. Habis saya takkan tunggulah. Itu maksudnya. Kita kan tak boleh. Cuba kalau ustaz lambat, call kan, ustaz datang ke tidak ustaz? Saya banyak kerja nak buat ni. Dalam kitab Syekh Burhanuddin kata, seseorang yang telah memperuntukkan waktu untuk belajar, okey, saya dah peruntukkan hari ni saya nak masuk kelas. Ustaz tak datang bukan sebab untuk dia tak masuk kelas. Ustaz tak datang, saya murajaah lah, saya ulang kaji apa yang saya dah belajar, tapi bukan keluar meninggalkan kelas. Jadi kita dalam setting belajar betul lah macam ni. Saya bukan kata belajar main, bukan. Sebab tuan-tuan, ialah kalau orang belajar ni kita sebut suasana madrasah, yang memang orang tu kerja belajar saja. Itu lain lah. Kita buka dalam apa, Allah saya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu, itu syarat dengan pelajaran. Kalau tuan-tuan rajin buka YouTube lah, ulama tafsir yang menghuraikan bagaimana cara Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khidir, minta Nabi Khidir ajar Nabi Musa. Ini Nabi ni, Nabi Musa ni Nabi, tapi masih lagi beradab. Adalah undang-undang, dia tak boleh banyak tanya, dia tak sangka buruk. Bahkan beradab pada guru tak ada kaitan dengan guru tu baik ke tak baik. Satu lagi. Kalau kita tengok guru dulu garang, saya ingat sangat garang, tapi anak murid sangat beradab. Tapi sekarang kan terbalik. Guru tak takut dengan anak murid, dengan saman dan sebagainya. Dahsyat kan. Sebab saya dulu pernah jadi guru disiplin. Gunting sikit. Esok guru besar panggil, bapak dia datang tadi, saya tak nak panggil ustaz, kamu tumbuh pula kan. Marah betul, anak dia malu. Saya gunting sikit, saya dah seminggu saya bagi tahu, tolong potong rambut, saya jadi guru disiplin. Lepas tu saya malas nak tegur lah. Jadi masalah. Banyak kita tengok pernah Imam Syafi'i tanya guru dia, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni garang. Jadi Imam Syafi'i kata tuan guru, dia kata, banyak saya tengok orang yang datang sini nak mengaji, semua balik lah, tak tahan, marah, garang, semua balik. Kata Sufyan bin Uyainah, siapa yang balik itu bodoh, dia cakap. Dia datang nak ilmu daripada aku, lepas tu dia balik sebab aku garang. Dia nak apa sebenarnya? Kalau nak ilmu daripada aku, sabarlah, janganlah balik dengan sebab garangnya aku. Sebab ilmu, kau nak dapat ilmu, benda yang berharga, dia memang akan melalui jalan yang susah. Masalah dia tak adil ke apa, itu nanti dia dijawab dengan Tuhan. Tapi tugas sebagai seorang pelajar, bersabar dengan ujian. Macam Nabi Musa dengan Nabi Khidir lah. Aku buat, jangan tanya kenapa aku buat, diam saja. Hati kali tengok Nabi Musa tak boleh tahan. Kenapa ni awak bunuh anak yatim semua ni? Awak dah langgar undang-undang. Dia terangkan, Nabi Musa balik tak boleh cakap apa. Banyak kalau kita nak uraikan tentang adab ni, begitu banyak. Yang terakhir saya tutup daripada kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang adab. Ini saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar. Jadi kalau ilmu dan adab itu seperti garam dan tepung dalam masakan. Yang garam adalah ilmu, yang tepung adalah adab. Maksud kita masak mana yang banyak? Tepung yang banyak pada garam kan? Mana yang banyak tu adalah adab. Ilmunya, nisbah ilmu dengan adab, garam itulah adalah ilmunya. Begitu sikit. Jadi saya ingat cukuplah setakat itu perkongsian pada malam ni. Pelajaran akan datang insya-Allah kita pergi pula kepada syair berkait dengan adab yang menjadi perhiasan bagi makhluk.
Tulai. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik daripada Allah dan yang kurang ada kelemahan dan kejahilan orang yang bercakap. Yang terakhir, saya minta doa lah daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya ingat semua dah maklum pada pertemuan yang lalu ibu saya sakit ternak dan kita kelas bulan lepas 1 bulan 5 hari selepas tu 6 hari bulan mak saya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tuan-tuan doakan moga ibu saya tetap golonglah orang-orang yang beriman, orang yang soleh, diterima segala amal dan diampunkan segala dosa-dosanya. Yang baik daripada Allah, yang kurang adalah kelemahan dan kejahilan orang yang bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum rabbana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wa baraka sallama taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.